Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama pelajar Nik Siti Maria binti Nik Yaakob P105839. Tajuk penulisan akademik kedua saya adalah analisis kesalahan kemahiran menulis bahasa Arab di kalangan murid orang asli di sekolah rendah. Pengenalan. Pembelajaran bahasa Arab di kalangan murid orang asli adalah sesuatu yang baharu bagi mereka. Ini kerana bahasa ibunda mereka dan bahasa mereka adalah keutamaan dalam percakapan seharian mereka. Kajian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dalam penguasaan kemahiran menulis huruf hijaiyah yang bersambung, iaitu salah satu kemahiran yang harus dikuasai oleh pelajar dalam mempelajari bahasa selain kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Pembelajaran bahasa biasanya akan mempunyai kesalahan kerana kesalahan pelajar disebabkan oleh kecelaruan antara bahasa pertama dan kedua. Itu adalah pendapatan daripada Nakalis 2018. Di samping itu, menurut Nik Fairuz 2020, beberapa kajian telah dijalankan bagi melihat membuktikan kewujudan sebenar masalah yang diambil oleh murid dalam menyambung huruf, termasuklah Nino Retno et al. 2017, Tatik Mahila 2019 dan Dian Megah 2018. Hakikatnya, murid seharusnya cekap dalam penguasaan penulisan soalan dan menguasai penulisan. Ini kerana soalan peperiksaan menuntut untuk murid dapat menjawab dan dinilai dalam sistem peperiksaan dan dalam pelaporan berasaskan bilik darjah iaitu PBD. Justru, permasalahan sudah pasti berlarutan jika tidak ada usaha untuk membimbing dan memperbaiki kesalahan itu. Kajian ini menjuruskan kepada dua objektif utama. Pertama, mengenal pasti kesalahan penulisan tata bahasa dan peratus kesalahan mengikut kekerapan frekuensi dalam kemahiran menulis huruf sambung dalam perkataan bahasa Arab murid orang asli tahun 6. Objektif kedua, mengenal pasti purata responden yang melakukan kesalahan dalam penulisan huruf sambung di antara soalan pilihan jawapan dengan soalan terbuka. Tinjauan literatur. Dalam kajian ini, tinjauan literatur membincangkan banyak dapatan sebelum ini. Penetapan dalam data literatur ini adalah jurnal yang berkisar antara tahun 2016 hingga 2021. Jadi pemilihan saya ialah di antara 2016 hingga 2021. Terdapat dua metod kajian yang perlu dalam pengumpulan dan analisis, iaitu metod pertama, pengkalan data Web of Science, ProQuest dan Scopus, manakala metod kedua bermediumkan Google Scholar dan laman jurnal yang lain. Dapatan dari kajian lepas yang telah ditemukan oleh penulis adalah kemahiran menulis kajian dari Aisyah dan Nazatul 2001 yang bertajuk penggunaan kaedah Yadun Yayaya untuk meningkatkan kemahiran menulis huruf ya dalam perkataan dan analisis faktor-faktor kesulitan menulis huruf abjad bahasa Arab studi kasus pada siswa kelas SMP Miftahul Iman Bandung melalui Google Scholar dan laman web lain pula seperti jurnal dari Tatik Mahila 2019 iaitu bertajuk Pengembangan Buku Aku Pintar Menulis Huruf Arab, Nik Fairuz dan Harun 2020 iaitu bertajuk Analisis Keperluan Perisian Multimedia Smart Cube terhadap kemahiran menyambung huruf hijaiyah, dan dapatan daripada kajian lepas oleh Sumayyah et al. 2018 yang bertajuk Permasalahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dan kalangan pelajar peringkat pengajian tinggi bagi memperoleh maklumat berkaitan faktor kesalahan menulis huruf bahasa Arab. Dan terdapat juga kajian-kajian lepas yang lain dan saya kongsikan dalam penulisan saya. Seterusnya, metodologi kajian ini. Kajian ini adalah kajian kuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan yang dijalankan melalui kertas soalan ujian yang diedarkan kepada murid. Kertas soalan ujian bahasa Arab yang diedarkan kepada murid. Responden adalah selama 30 orang terdiri daripada murid orang asli tahun 6 yang mempelajari mata pelajaran bahasa Arab di 3 buah sekolah di sekitar daerah Hulu Langat. Teknik persiapan yang dipilih ialah teknik persiapan bertujuan. Soalan ujian pula terdapat dua bahagian pertama, soalan pilihan jawapan, dan bahagian kedua, soalan terbuka, iaitu murid dikehendaki menulis di tempat kosong yang telah disediakan. Maksudnya menulis sambung huruf yang di tempat kosong telah disediakan. Data kajian ini adalah bentuk markah yang diperolehi oleh setiap murid berdasarkan jawapan yang mereka berikan. Kemudian setiap kesalahan dikenal pasti serta peratus kesalahan dan kekerapan frekuensi murid melakukan kesalahan dianalisis. Penerangan analisis ini diterangkan dan penyelebar dalam penulisan jurnal dan penulisan akademik saya. Dapatan kajian.
Seterusnya, perbincangan dapatan dari analisis kesilapan dan kesalahan dalam dapatan kajian telah saya tulis ialah berkisar kepada dua jadual, iaitu jadual 4.1 dan 4.2, di mana 4.1 dan 4.2 dapat menjawab persoalan kajian pertama, iaitu apakah objektifnya ialah mengenal pasti kesalahan tata bahasa dan peratus kesalahan mengikut kekerapan frekuensi dalam kemahiran menulis huruf sambung dalam perkataan bahasa Arab murid orang asli tahun 6. Jadi, setiap kesalahan dianalisis dan dikenal pasti. Dengan itu, dapatan dari analisis kesalahan dan kesilapan murid menunjukkan kesalahan pada soalan keempat pada jadual 4.1 adalah tertinggi, iaitu 50%, dan kekerapan kesalahan ialah sebanyak 50 frekuensi orang murid melakukan kesalahan daripada jumlah keseluruhannya, iaitu 30 orang murid. Jadi dalam analisis kesilapan ini, jadual 4.1 dan 4.2, saya telah menguraikan secara terperinci mengikut setiap soalan yang diberi. Baik, jadual 4.1 terdapat 10 soalan dan 4.2 terdapat juga 10 soalan. Jadi perincian analisis adalah dalam penulisan saya. Cuma saya ingin tekankan dan highlight di sini ialah kesalahan tertinggi dalam jadual 4.1 di mana ujian untuk melihat kemahiran murid menyambung huruf sebelum dan selepas. Jadi, dapatan tertinggi adalah 50% sahaja, di mana selama 15 orang yang kerap melakukan kesalahan. Baik, punca kepada perbezaan hal kesalahan peratus kekerapan kesalahan tersebut ialah kerana kesalahan ketiga merupakan kesalahan yang melibatkan huruf lam, mim dan lam, di mana murid keliru untuk menyambung huruf lam yang berada dua huruf di dalam satu kalimah. Jadi ini adalah punca sebenar. Soalan yang keempat ini ramai pelajar salah. Dan ia memerlukan pengetahuan dan kefahaman murid untuk menulisnya dengan betul. Manakala dalam analisis kesalahan bagi bahagian 2, iaitu dalam jadual 4.2, kesalahan pada persoalan ketiga adalah yang tertinggi, iaitu 80%, dan kerapannya adalah sebanyak 24 orang responden yang salah, per 30 murid. Baik, untuk jawapan ataupun bagi menjawab persoalan kedua, iaitu apakah persoalannya ataupun apakah objektifnya, iaitu mengenal pasti purata responden kesalahan dalam penulisan huruf sambung di antara soalan pilihan jawapan dengan soalan terbuka. Jadi mana satu cara mereka menjawab menunjukkan ramai tak boleh jawab, ramai peratus yang paling tinggi. Baik, di antara soalan aneka ataupun pilihan jawapan ataupun soalan terbuka. Soalan terbuka bermaksud murid kena menulis sambung huruf itu sendiri. Baik, dalam kajian ini penulis mendapati min purata pelajar yang melakukan kesalahan dalam soalan bahagian 1 yang terdiri daripada 10 soalan berupa pilihan jawapan adalah 8.5, di mana pada tahap yang rendah. Maksudnya dalam soalan pilihan jawapan ramai murid yang dapat menjawab dengan betul. Okey. Kemudian min purata pada bahagian 2 yang terdiri daripada kategori 1 terdapat 5 soalan, di mana soalannya adalah terbuka dan murid diminta menyusun huruf dahulu sebelum menulis di ruangan kosong yang dengan menyambung huruf yang diberi. Iaitu purata min pada kategori pertama ini tinggi, iaitu 15.8. Manakala di dalam bahagian ini juga, bagi kategori 2, murid diminta untuk menulis di ruangan kosong dengan menyambung huruf yang diberi tanpa perlu menyusun dahulu, dan ia terdiri daripada 5 soalan dan min purata pada kategori 2 adalah 15.6. Jadi kesimpulannya, untuk dua corak jawapan, dua corak soalan ialah murid-murid memang tidak mampu menulis sendiri tanpa ada panduan seperti soalan pilihan jawapan. Okay? Jadi terlalu banyak lagi kelemahan perlu diperbaiki. Akhirnya perbincangan. Baik, pembincangan hasil dari data yang diperolehi dari analisis kesalahan dalam kemahiran menulis huruf sambung murid orang asli adalah peratus rendah pada bahagian 1, di mana soalan pada bahagian ini adalah pilihan jawapan sebagaimana saya bagi tahu pada dapatan daripada
daripada analisis. Murid dapat menjawab jawapan dengan bantuan aneka pilihan. Dengan ini, peratus kerapan salah pada bahagian ini adalah rendah. Sebab mereka boleh memilih soalan jawapan A, B atau C. Dan mungkin juga mereka ataupun mungkin mereka memang tahu bagaimana jawapan yang betul itu. Cuma mereka tak tahu nak tulis bagaimana, ya. Baik, data juga menunjukkan kesalahan tinggi dengan peratus kekerapan yang tinggi pada bahagian 2. Itu soalan pada bahagian ini bentuk soalan terbuka di mana murid dikehendaki susun semula huruf dan tulis dengan menyambung huruf sehingga menjadi perkataan yang difahami. Sudah pasti pada bahagian ini amat mencabar minda murid orang asli. Mereka perlu mengingat dan menggunakan kemahiran kognitif yang diperlukan pada bahagian ini. Oleh demikian, dapat dilihat bahawa kelemahan yang jelas murid tidak dapat menyusun serta menulis huruf sambung menjadi perkataan yang boleh difahami. Data yang diperoleh juga menunjukkan bahawa kecelaruan, lupa bentuk huruf hijaiyah dan kurang pengetahuan serta kefahaman terhadap dua jenis asas sambung huruf dalam tertabah tersebut antara punca berlakunya kesalahan kepada kemahiran menulis bahasa Arab di kalangan murid di sekolah rendah. Namun begitu, sekiranya pemulihan dalam tertubi secara berterusan dilaksanakan, maka ia mampu mengurangkan kesalahan tersebut pada kemahiran menulis murid. Begitu juga saranan dan cadangan dari kajian lepas yang telah pengkaji dapatkan mengenai kelemahan murid dalam kemahiran menulis di dalam ulasan kepustakaan sebelum ini. Baik, saranan dan cadangan pada pengajaran bahasa Arab. Kajian ini menggambarkan terdapat kelemahan di kalangan murid tahun 6 khususnya murid orang asli dalam kemahiran menulis huruf sambung bahasa Arab di sekolah rendah. Kesalahan yang disebut perlu diperbaiki menerusi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Ini kerana kelemahan tersebut boleh diperbaiki melalui kepelbagaian strategi pengajaran, pendekatan yang berbeza dan kaedah serta teknik pengajaran yang lebih berkesan serta bersesuaian dengan pembelajaran murid pada abad ini. Ini kerana kemahiran menulis huruf sambung adalah perkara asas dalam mempelajari bahasa Arab.